Why not korang just cuba, dan bila cuba terus upload dekat YouTube, dan korang akan nampak tau, itu adalah progres pertama, kedua korang, dan korang akan dapati bila korang nak shoot the next video, korang akan dapati korang dah banyak improve hasil daripada experimental videos yang korang buat sebelum ni. So, hi guys, saya Cikgu Ulwan ataupun nama sebenar adalah Muhammad Ulwan bin Mukhtar Mohed. Saya lahir di Kuala Lumpur, tetapi dua-dua mak ayah saya datang daripada negeri Kelantan. Tahap pendidikan saya adalah yang paling latest adalah SPM sahaja. Sebab apa SPM? Sebab selepas SPM sebenarnya saya dapat tawaran untuk asasi pengajian Islam di Universiti Malaya ketika itu di Kelantan. Tetapi kemudian saya dapat tawaran untuk pergi ke Jordan pula, dan sepatutnya di Jordan saya belajar syariah 2 tahun, tetapi atas faktor-faktor seperti faktor family saya terpaksa patah balik, dan sampailah sekarang saya tidak ada apa-apa pendidikan tertinggi yang secara rasmi. So, sebelum saya jadi YouTuber ataupun korang kenal lah channel Cikgu Ulwan, saya sebagai trainer untuk guide orang untuk buat video making sejak tahun 2015 di bawah satu company ataupun entity yang bernama Has Filmmaking Academy, di mana mungkin akan sebulan akan ada 2 bengkel yang akan menerangkan berkenaan dengan macam mana kita nak buat script writing ke, macam mana kita nak shoot guna smartphone. Mungkin akan ada sesi pembedahan. Ketika itu saya bersama dengan partner saya lah, Nazirul Haziq ketika itu, dan ketika itu jugalah saya dapat pengalaman macam mana nak mengajar orang yang mungkin umur 15, 20, 25. Even saya pernah mengajar orang sampailah ke umur 55 tahun, 60 tahun pun pernah, yang dah pencen pun pernah. So daripada situlah baru saya tahu nak mengajar orang yang pelbagai umur ni ada cara-cara tersendiri. Kita tak boleh nak sama ratakan dengan cara kita mengajar dengan umur 15 tahun dengan orang yang mengajar 55 tahun. Adalah beberapa skill. So lately kalau macam korang follow Cikgu Ulwan kan, jelas sebab Cikgu Ulwan pun baru sampai 50,000 subscriber. Terima kasih. Saya doakan anda pun akan dapat 50,000 subscriber. Cumanya lately saya macam berada di dalam dilema, dan sejak saya buat YouTube ni pun mengalami masalah kesihatan mental. Saya terpaksa cek dengan doktor adakah masalah anxiety saya ni teruk dan sebagainya. Itu akibat daripada pembikinan YouTube lah. So nak cakap sekarang ni saya di dalam fasa yang mana YouTube dah pun establish. Cumanya macam mana kita nak teruskan, macam mana kita nak dapatkan semangat tu balik, which is sangat-sangat susah. So sepanjang Januari hinggalah sekitar April 2021, saya memang kalau buat video pun mungkin sebulan sekali sahaja, ataupun saya hanya upload video-video lama sahaja. Lately saya buat live secara santai saja dekat channel saya, dekat Cikgu Ulwan bersama dengan geng-geng ML Studios ke, dengan mungkin dengan Broadjab ke lepas ni kan, saya pun tak pasti. So saya dapati dengan kaedah gerila terus shoot, terus edit. Kalau macam waktu edit tu dah tak okey, kita patah balik pada shoot, kemudian patah balik pada edit, waktu edit lagi kalau tak okey kita shoot balik, lepas tu kita edit lagi. Ya, ini sedikit sebanyak akan menyebabkan channel Cikgu Ulwan tu keep on ada progress. Pernah tak terfikir untuk quit YouTube? Macam saya cakap sebelum ni, for the past Januari hingga April, memang saya terfikir untuk quit sebab pada saya kurang berbaloi untuk kita buat YouTube. Lagi-lagi pada zaman sekarang di mana tax di-apply dekat YouTube kan, cukai mereka kena, lepas tu kemudian views kita pun makin lama makin kurang. Zaman dulu bolehlah kalau macam you guys dapat subscriber 100,000 contoh, views korang biasa dapat 50,000, 100,000, 50,000, 100,000. Sekarang ni tak kira subscriber, walaupun korang punya subscriber berjuta sekalipun, tapi kalau korang tak faham game YouTube sekarang ini, korang punya views boleh jadi 3,000, 5,000 views. That will indicate that korang akan dapat satu video hanyalah $2-3, $2-3, which is tidak mencukupi untuk kita sara hidup kita lah. Ya, memang saya terfikir untuk quit. Maybe sebab niat channel Cikgu Ulwan daripada mula lagi memang nak dapat duit sebenarnya. So that's where bila dapat tahu yang ini je yang aku dapat kan dalam sebulan, mungkin RM400, RM300 tak mencukupi untuk sara hidup saya. So saya memang sentiasa nak quit. Faktor money, dan juga yang kedua faktor kesihatan. Faktor kesihatan, terpaksa edit malam-malam, hari-hari kena minum kopi 2-3 kopi saya kena minum for the sake of nak shoot, nak edit. So yeah, saya nak quit lah.
on that particular tempoh lah. Cukupkah kadar mengharapkan duit YouTube? Seperti mana yang saya terangkan tadi, pada saya tidak mencukupi, so saya terpaksa mencari source of income yang lain. So apa yang saya buat adalah saya bekerja full time di bawah satu majikan, dapatlah gaji itu untuk orang kata pun melangsaikan makanan ke, urusan dapur, urusan family itu semua. So saya menjadikan YouTube ini sebagai saya punya extra income ataupun commission lah, orang kata commission, dan juga kerja-kerja lain selain daripada, contoh kerja-kerja lain saya buat editing untuk pihak lain kan, ataupun mengajar, buat coaching online. So untuk menjawab soalan, ya memang tidak mencukupi untuk sara hidup sebagai seorang YouTuber. So pesanan saya kepada YouTuber baru luar sana, sentiasa buat video for the sake of korang suka buat that particular video. Maksudnya Cikgu Luan memang buat video for the sake of money, tapi apabila saya dapati benda itu kurang efisien, orang akan orang kata apa, cepat penat, cepat give up tu semua. Tapi lately bila saya tukar kepada cara saya shoot, lebih kepada saya nak tahu, bukannya sebab saya tak pandai ataupun saya macam takut nak shoot something, tapi saya nak tahu adakah misalnya kata condenser mic tu okey ke tak okey untuk smartphone tu semua. Saya nak tahu, saya shoot dulu, saya cuba dulu, sama juga dengan anda nanti. Kalau macam korang nak buat apa-apalah, mukbang ke, korang nak buat review ke, nak buat react ke apa, korang tak tahu benda tu misalnya kata kan. At the same time korang tak ada kepakaran nak buat benda tu, tak apa, why not korang just cuba, dan bila cuba terus upload dekat YouTube, dan korang akan nampak tau, itu adalah progress pertama, kedua korang, dan korang akan dapati bila korang nak shoot the next video, korang akan dapati korang dah banyak improve hasil daripada experimental videos yang korang buat sebelum ni. Itu pun apa yang saya amalkan sampai sekarang. So lately pun saya tengok balik video-video lama, saya dapati oh waktu ni saya sedang belajar lighting, oh waktu ni saya sedang discover macam mana nak daftar product link, oh dekat sini saya baru tahu AdSense tu macam mana dan sebagainya. Treat YouTube ni sebagai diary ataupun progress kehidupan anda. Harapnya korang juga subscribe pada pihak Brojab, sebab Brojab antara individu yang pertama ataupun yang terulung saya untuk saya refer macam mana nak daftar YouTube, macam mana nak dapat AdSense di YouTube. Sebab kita orang Malaysia jarang lah ada orang yang boleh guide macam mana kita nak buat YouTube. So yep, Brojab is one of it lah. So thank you so much Brojab. Saya punya media sosial, obviously channel Cikgu Uluan dekat YouTube, dekat Facebook pun ada, nama pun sebiji Cikgu Uluan. Instagram pun sama @Cikgu Uluan, dan juga TikTok pun sama Cikgu Uluan.